berada lebih kurang 450 km dari timur laut Kuala Lumpur. Ibu negeri ini juga cukup terkenal sebagai bandaraya perdagangan maritim yang penting pada zaman purba. Bukan itu sahaja, ia juga terkenal dengan makanan tradisinya. Walaupun ibu negeri ini tak lari dari kemodenan, ia masih lagi mengekalkan ciri-ciri kemelayuan. Mesti korang dah tahu kan Nadia dekat mana? Episod Chasing Sunset kali ini membawa Nadia ke Kuala Terengganu. Kuala Terengganu merupakan ibu negeri Terengganu yang terletak di muara Sungai Terengganu berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Kuala Terengganu juga terkenal dengan keunikan kesenian kebudayaan. Selain itu, produk kraftangannya terutama tenunan songket, batik dan kayu. Produk kraftangan Terengganu boleh dikatakan antara koleksi eksklusif di seluruh dunia. Bukan sahaja di luar negara tahu yang mempunyai kampung Cina. Kuala Terengganu pun ada dan inilah dia. Kalau nak tahu, kampung Cina di Kuala Terengganu ni dah berusia lebih 300 tahun. Dah dengar ada hasil-hasil seni yang menarik dekat celah-celah lorong. Tak sabar nak tengok. Jom. Kampung Cina terdiri daripada deretan kedai-kedai lama dari Pasar Besar Kedai Payang sehingga pintu gerbang naga Hotel Seri Malaysia. Menampilkan kebudayaan peranakan dengan lorong-lorong yang dilukiskan dengan grafiti dan seni moden. Cantik kan? Bila dah sampai ke Kuala Terengganu ni, mesti kena singgah ke Pasar Besar Kedai Payang. Di sini, pelbagai jenis kain pasang boleh dibeli. Ada batik Terengganu, ada sutra Terengganu, songket pun ada. Bukan itu sahaja, barangan kraftangan, barangan masak semua boleh dibeli dekat sini. Dah, jom kita tengok apa lagi yang ada dekat Pasar Besar Kedai Payang ni. Pasar Besar Kedai Payang ini dibuka pada setiap hari dari jam 7.30 pagi hingga ke 6 petang. Pasar Payang ini terletak di tepi Sungai Terengganu. Siapa-siapa yang datang dekat sini mesti seronok membeli belah kan? Harga barangan tempatan dekat sini memang murah. Inilah dia Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Inilah satu-satunya jambatan angkat di Asia Tenggara. Harga tiket untuk melawat jambatan angkat ini untuk penduduk tempatan ialah RM15 untuk dewasa dan RM10 untuk kanak-kanak. Jambatan ini dibuka pada jam 10 pagi hingga ke 7 petang pada hari Isnin hingga Khamis dan pada jam 10 pagi hingga ke 10 malam pada hari Jumaat hingga Ahad. Jadi, rancang betul-betul sebelum sampai. Sekarang Nadia berada di Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Tak payah pergi London nak tengok jambatan angkat. Sini dah ada. Menarik kan naik jambatan angkat ni? Sekarang ni, Nadia nak pergi alas perut pula. Jom. Antara tarikan baru di Terengganu, Kalang Warisan, sebuah pusat rekreasi yang menyediakan pelbagai aktiviti seperti menaiki bot, basikal air, memanah pun ada. Sekarang ni Nadia bersama dengan Pok Taha. Orang kuat Kalang Warisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ceritakan tentang Kalang Warisan ni pada saya? Sebenarnya Kalang Warisan ni nama sebenarnya Pengkalang Warisan.
Jadi kita pendekkan untuk bahasa warisan, kalang warisan. Dulu di sini pasir hingga ke tengah laut, tengah-tengah sungai ni. Kita boleh bermain bola, bersantai, berhimpun di pasir. Pergerakan di kalang warisan ni banyak juga. Berkemah malam pun ada, dia buat BBQ pun ada, dan sukan kecil-kecil pun ada. Apa sajalah. Apa saja aktiviti yang boleh dia memuatkan kawasan kita yang kecil ni boleh dia itulah. Jadi pada mereka yang dah beraktiviti dekat sini, yang bermalam dekat sini, kalau makan macam mana pula? Oh, makan kita tengok lain daripada yang lain lah. Kalau tempat lain tak ada, tapi kalau warisan ada makan nasi tenong. Nasi tenong ni bermakna makuk tingkat tu. Dia ada 2-3 jenis menu lah. Menu yang pertama ikan singgang, budu tempoyak pun ada, ikan panggang pun ada. Dan menu yang kedua pating tempoyak. Dia makan berhidang secara kain seperuh lah. Kalau orang tua kita berapa tika. Kalau dia nak atas tanah ni, kita buat atas tanah. Bagi tahu nak makan bila dan lauk apa lah. Sekarang ni memang hebat lah. Maknanya satu hari kalau kurang lebih 5-16 tenong lah orang tepah. Hidangan nasi tenun ni memang sedap. Bertambah sedap bila dapat duduk macam ni makan. Nadia sekarang bersama dengan seorang permas tautin tetap rumah kayu. Hakim, apa khabar? Alhamdulillah baik. Hakim, boleh ceritakan dengan lebih lanjut, apakah rumah kayu ni? Rumah kayu ni sebenarnya saya bangunkan untuk menjadi satu ruangan yang sangat demokratik untuk berjumpa dengan pelbagai orang. So, rumah ni saya gunakan sebagai satu transit untuk semua orang, dan kebanyakan yang datang sini ada writer, pembuat filem, artis. So dari situ kita dapat berkongsi banyak cerita. Dan idea saya rumah ini bukan hanya untuk orang datang dan tidur. Waktu yang sama saya cuba untuk berkongsi tentang Terengganu yang terlepas pandang oleh mata mainstream. Apakah Terengganu ni, Maka? Sebuah negeri yang sangat romantik, yang kaya benda-benda yang mystical, filosofi. Datang ke Terengganu sebab merayakan makanan. Betul. Terengganu ini terkenal dengan kulineri, dan kita ada karakter makanan kita. Dan setiap orang datang ke Terengganu ini tak akan terlepas pergi ke pasar, kerana saya melihat pasar itu adalah cerminan budaya setempat. Kalau saya boleh bertanya, apa sebenarnya inspirasi rumah kayu? Muzik yang bagus, buku yang berkualiti, filem yang hebat. Itu sumber inspirasi saya. Dan juga orang-orang di keliling saya, orang-orang tua yang berjuang untuk mempertahankan warisan-warisan yang menuju kematian ni. Semua itu adalah sumber inspirasi saya. Rumah kayu terletak di Jalan Pantai Batu Buruk, Kampung Pantai Batu Buruk. Siapa yang tak ada idea nak duduk mana bila bercuti dekat Kuala Terengganu, bolehlah cuba rumah kayu. Lokasi Nadia seterusnya ialah Istana Maziah yang terletak di kaki Bukit Puteri. Museum Negeri Terengganu atau lebih dikenali sebagai Museum Losong di kalangan penduduk tempatan. Museum ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu segmen dalaman dan juga luaran. Museum Negeri Terengganu ini terletak di Bukit Losong. Ia dibuka dari jam 9 pagi hingga ke 5 petang setiap hari kecuali hari Jumaat.
pelbagai koleksi bahan sejarah dan seni bina unik yang ada dekat sini. Bersebelahan dengan Muzium Negeri Terengganu adalah Kampung Budaya Terengganu. Di sini ada pelbagai jenis aktiviti kesenian, kebudayaan dan warisan dari 8 buah daerah di negeri ini. Di sini, kita bukan sahaja boleh belajar tentang kehidupan sebenar masyarakat Melayu lama. Kita juga boleh melihat demonstrasi aktiviti tradisi yang diusahakan penduduk tempatan seperti ukiran, cara menganyam ketupat. Ada juga pertunjukan tarian, persembahan muzik yang kita boleh hayati. Rumah warisan Haji Su terletak di Kampung Losong Haji Su. Pemilik asal rumah ini ialah Su Muhammad Saleh bin Haji Muhammad atau lebih dikenali dengan Haji Su. Keunikan seni bina dan kepentingan sejarah tempatan menjadi tarikan untuk pengunjung dalam dan juga luar negara untuk datang ke sini. Masjid Crystal antara masjid yang terkenal bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Comel kan Basni? Ia berkonsepkan rumah tradisional Terengganu. Ia adalah salah satu cara untuk melihat tempat-tempat menarik di Kuala Terengganu. Jom kita pusing-pusing Kuala Terengganu. Bersama dengan Abang Noah, peneroka Bukit Maras Kuala Terengganu. Abang, ceritakan asal-usul Bukit Maras ni. Okey, saya mula teroka Bukit Maras ni lebih kurang 4 tahun lebih. Tujuannya untuk para gading. Sebab saya memang cari satu bukit yang tinggi, sebab dekat dengan rumah. Berapa lama nak ambil masa untuk menyelesaikan? Lebih kurang dalam 4 bulan, 4 bulan lebih. 4 bulan, 5 bulan macam itulah. Ialah memerlukan banyak ramai orang lah. Ini adalah abang dan kawan-kawan? Ya, betul benar. Asalnya memang kita buka ni untuk para gliding. Sebab tempat ni sangat sesuai untuk para gliding sebab dia dekat dengan laut. Sebab bila kita nak terbang, kita memerlukan coastal ni, angin yang cantik, so boleh glide lama. Dan tempat ni alhamdulillah view dia sangat cantik, terutama waktu malam. Apa lagi package yang ditawarkan dekat Bukit Maras ni? Okey, selain daripada paragliding, Bukit Maras ni sangat popular untuk hiking. Terutama pada hujung minggu, hari Jumaat, hari Sabtu dan juga untuk camping. Untuk camping kita sediakan tempat memasak, kita ada tandas, kita ada solar untuk guna barang elektrik, charge handphone. Kita ada CCTV. Semua cukup selamat, seronok dan adventure. Yes. Terima kasih Abang Noah. Jangan lupa datang ke Bukit Maras bersama teman-teman atau keluarga anda. Nadia! Buat apa dekat sini? Saja je mendaki Bukit Maras ni. Cantik kan pemandangan? Nak bawa you ke puncak? Jom. Bersama Nadia di atas Bukit Maras Kuala Terengganu hari ini adalah Sharifah Sofia, seorang pelakon, aktivis, pencinta alam sekitar dan kawan lama. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Everything is good. Sofia, apa perkembangan baru? Perkembangan terbaru. Ramai orang tahu yang Sofia dah lama tak berlakon kan. So macam baru-baru ni dah start aktif balik dalam bidang lakonan. Tapi buat masa yang sama, Sofia sibuk dengan kerja-kerja aktivism, kerja-kerja alam semula jadi. And I also have a full-time job. So I have a lot of lanyards that I have to wear. Maknanya sekarang ni lakonan itu adalah
pilihlah watak yang nak. Yes. Nak cakap memilih tu boleh juga sebab Sofia sekarang ni tengah sibuk dengan hidup Sofia sendiri sekarang ni. Memang dah lama tak berlakon tapi tak bermakna yang Sofia berhenti berlakon. Masih aktif dengan Sofia punya pekerjaan tetap and then dengan kita punya aktiviti-aktiviti yang lain yang kena-mengena dengan outdoor life. Siapa yang mengikut Sofia dalam media sosial tahu Sofia sangat aktif mempertahankan alam sekitar. When did that start? Bila benda ni berlaku sebenarnya? Okay, inilah cerita dia. Okay. Dalam tahun 2016 Sofia tinggal kat Perhentian, bekerja dekat sana, bawa anak-anak sekali dekat sana. And then menetap dekat sana buat for 1 year, untuk 1 tahun. Yes, so bila dah berjumpa dengan orang ramai and then resort ni ramai saintis yang datang. Okey, aktivis yang datang, sekolah-sekolah daripada luar negara yang pergi sana untuk belajar tentang konservasi dengan alam semula jadi. So kita pun jadi macam interested kan, macam terpegun dengan industri tu. So memang Sofia memang pencinta alam tapi tak adalah sampai sekarang like you know Serius? Sekarang ni memang kita dah tak berlakon sangat and then anak-anak dah besar sikit so tak payah nak jaga diorang sangat kan. So boleh je tinggal dekat rumah mak bapak. Betul. So Sofia boleh je pergi mana-mana untuk buat kerja-kerja aktivism, kerja-kerja volunteering kan. Ya, Sofia buat. Saya selalu cakap, Sofia nak join. Yelah, kita semua sibuk kan. Bagus kan macam tu. Sebenarnya penting untuk kita fokus pada diri kita, apa yang kita nak Ya, kan. betul. Macam Sofia cakap lah, menggunakan nama Sofia boleh memberi lebih banyak Impact. Yes, dia boleh bagi impact kepada orang ramai. Macam baru-baru ni Sofia buat berjalan untuk konservasi harimau tapi dalam masa yang sama adalah untuk hentikan pembalakan. So kalau kita nak save the tigers, kalau kita nak selamatkan harimau, kita kena berhenti pembalakan. So dia ada give and take kan. So yang tu that was one big thing lah that alhamdulillah I managed to do and achieve. Okey, kongsi dengan kita tentang aktiviti Save the Tigers tu. That's very interesting. Jadi Sofia berjalan sepanjang 240 km. Ia mengambil masa lebih kurang 9 hari. Yang panjang. Ya. Tapi yalah, bila Sofia berjalan tu tak adalah siang malam. Okay. Siang je. Kita start dalam pukul 7 pagi and then kita kalau boleh habis sebelum pukul 7 petang. Tapi ada sekali-sekala tu kita habis pukul 8 pagi malam, pukul 9 malam. So, Dengan berjalan tu untuk menyampaikan mesej. Yes. Dia simbolik. Dia ceritanya simbolik sebab kita menyaman agensi kerajaan untuk berhenti pembalakan. So daripada habitat harimau tu sampai ke Mahkamah Kuala Lumpur. Okey, lepas kita kerja dekat Perhentian, Sofia balik KL. Lepas tu bekerja dengan satu outdoor adventure punya business. So dah masuk sana and then mula-mula kita nak buat macam after school activity je lah kan, macam co-curricular. Tapi kemudian bos tu dah macam senang dengan cara kita dah biasa dengan each other punya perangai kind of thing kan. So kita click and then he said just join me lah working with them. So join. Bila kita dah bekerja dengan this outdoor education punya company, kita lebih terdedah dengan isu-isu environment, alam sekitar, dengan apa impact manusia terhadap alam sekitar. So itu yang membuat Sofia macam nak mendalami lagi this industry ni. Orang nak cakap memang susah, nak tinggalkan kita punya lifestyle, cara kehidupan kita untuk menjaga alam sekitar. Tapi sebenarnya bila kita dah dia macam habit. Kita start sikit-sikit macam sampah. Kita selalu nampak sampah merata. Tapi kalau kita letak dalam satu beg plastik, kemudian buang je dalam tong sampah, kita tak ada isu kan? Macam banjir dekat Jalan Kuching Lama. Pasal longkang tersumbat je. Kalau bukan sebab longkang tu tersumbat, tak ada banjir.
Itu antara benda kecil yang boleh kita mula dari rumah. Paling kan? simple, babe. Ya. Paling simple. Ya, tapi Sofia dekat rumah kita lagi intense lah. Kita buat kita punya composting sendiri. Ada buat eco break is something that we do. Is kita letak plastik dan letak dalam botol plastik, dan botol tu boleh digunakan sebagai butter, macam batu-batu. Dan kita boleh bina tempat macam ni lah. Kan, structure macam ni. So, it's kita punya reduction on waste tu dapat reduce kita punya consumption. Bila kita tak consume, lagilah kita tak payah nak buang merata. Ya, kan? Cara hidup yang harus diubah. Yes, that's why kita ada Tupperware and all this kind of thing. Kita bukan yang pakai buang, tapi kita pakai buat cuci, pakai semula. Dan tahniah. Terima kasih. Dan semoga yang seterusnya dipermudahkan. Sofia, Nadia nak tanya soalan kemalan Nadia dalam program ni. Apa? Sofia suka tengok matahari terbenam? Oh, harus. Kan? Semestinya. Mana antara matahari terbenam yang paling cantik yang Sofia tengok? Sebenarnya kan, I dah berjalan banyak. I dah pergi mendaki banyak gunung. So, nak cakap yang paling favourite tu susah. Sebab, nak cakap, okey lah, perhentian. Walaupun kita tak berapa nampak sangat daripada segelintir tempat dekat pulau perhentian tu, tapi bila dah dapat tengok sunset tu, indahnya. Dah tiba masanya untuk kita mendaki Bukit Maras ni dan mengejar terbenamnya matahari. Mahmet Murad Ildan pernah cakap apabila matahari terbenam, kita patut tinggal apa yang kita lakukan dan pergi menikmati terbenamnya matahari. Pengalaman ini menjadi lebih istimewa bila kita dapat berkongsi dengan orang-orang tersayang. Ada beberapa tempat menarik yang kita boleh melihat matahari terbenam di Kuala Terengganu. Kita jumpa lagi di episod seterusnya dalam Chasing Sunset.